Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 13 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak sentiasa membayar pampasan kepada pemilik tanah yang terlibat dengan projek pembangunan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan tidak pernah merampas tanah daripada rakyat, malah prihatin dengan membayar pampasan kepada mereka terlibat. Satu perkara yang kita mesti pastikan adalah semua pengambilan tanah ini ada pembayaran pampasannya. Karena kadang-kadang ada juga orang mengatakan bahawa kerajaan ini merampas tanah lah, mengambil tanah untuk jalan raya dan membina prasarana, tapi tidak dibayar pampasan. Ini menunjukkan bahawa memang kerajaan sentiasa prihatin apa tanah yang diambil, sama ada untuk jalan raya, berparitan, prasarana yang lain, termasuk untuk kuburan, pampasan akan dibayar. Sebelum itu, beliau telah menyerahkan cek pampasan bagi projek pemutihan dan pembesaran perkuburan Islam serta projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan telekomunikasi di Kampung Sambir, Kota Semarahan pada Jumaat. Dalam majlis itu, beliau menyampaikan cek kepada 11 penerima pampasan bagi projek pemutihan dan pembesaran perkuburan Islam berjumlah RM1,291,761.30 sen. Manakala dua lagi penerima pampasan bagi projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan telekomunikasi Kampung Sambir berjumlah RM8,304. Datuk Seri Abdul Karim menambah, projek pembesaran tanah perkuburan Kampung Sambir adalah bagi memudahkan penduduk berikutan tanah perkuburan yang sedia ada sudah terlalu padat. Selain itu, projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan telekomunikasi adalah bagi memastikan keselesaan penduduk dari segi kelajuan jalur lebar dengan pembinaan menara telekomunikasi. Ini adalah satu daripada usaha kerajaan untuk memberi keselesaan, terutama sekali dari segi pengembangan digital dengan mendirikan menara-menara, dan selain daripada itu tanah perkuburan di Kampung Sambir yang digunakan bukan hanya untuk penduduk Kampung Sambir yang meninggal, tapi penduduk kampung yang berdekatan di sini. Oleh kerana tanah perkuburan tersebut sudah agak padat dengan pembesaran tanah, jadi kurangnya yang akan dapat bertahan lama lagi. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas meluluskan peruntukan sebanyak RM246,000 bagi projek transformasi luar bandar RTP kepada Rumah Panjang Tayan Gani Nangga Penebak Ulu Layar dan Rumah Panjang Layau Jembu Linsong Layar. Penyerahan telah diwakili oleh pihak Jabatan Kerujaraya JKR dan pihak Pusat Khidmat Adun Bukit Sabat. Dalam pada itu, kedua-dua tuai rumah mewakili para penduduk merakamkan penghargaan kepada kerajaan yang telah menunaikan perancangan projek RTP di kawasan tersebut. Mereka juga berharap agar projek tersebut berjalan lancar bagi manfaat penduduk setempat. Sementara itu, setiap projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS yang dilaksanakan perlu mempunyai laporan bergambar. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayar berkata, ini penting bagi membolehkan PPRMS seterusnya akan dapat diberikan kepada penduduk lain yang memerlukan. Jelasnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK atau tuai rumah perlu menyediakan laporan bergambar termasuk sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan projek ini. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke PPRMS di Rumah Norma Jalan Semarakan dan Rumah Ajai Nanga Mina Kakus. Bantuan PPRMS ini dilaksanakan secara berperingkat dengan peringkat pertama adalah RM500,000 dan peringkat kedua adalah RM500,000. Beliau juga berharap rumah-rumah panjang yang telah mendapatkan bantuan itu harus melaksanakannya dengan segera. Di Maradong pula, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM300,000 bagi pinjaman rumah panjang Likut, Sungai Lemanyong. Justru, bekas Adun Maradong, Datuk Ding Kuong Hing merakamkan ucapan terima kasih kepada Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC kerana telah meluluskan permohonan pinjaman rumah panjang di kawasan tersebut. Dalam pada itu, seramai 10 orang ketua isi rumah KAR yang terlibat telah menandatangani perjanjian pinjaman tersebut dalam bentuk bahan binaan sekaligus meringankan tanggungan penduduk rumah panjang Likut bagi mendirikan rumah panjang baharu.
Perintah CPS amat sayang rakyat kita, lebih-lebih lagi kawasan pesisir luar bandar. Kita setiap atung bisi projek RTP, bisi rumah repair, bisi MRP, bantuan air, elektrik, mayu bisi. Amat sayang kalau kita nadai sikap wakil rakyat CPS boleh minta untuk projek dari perintah CPS. Sementara itu, Tuai Rumah Likud turut menzahirkan rasa kegembiraan di atas bantuan daripada HDC Sarawak bagi meringankan beban mereka. Okey, besar terima kasih ngagai YB kita jadi kuhiang. Ya pagi tu udah datang ngagai site kami itu ya kan agak menolong kami agak rumah atau mega aku yukung penuh. Yukung GPS penuh. Ngau to mega aku beri besar terima kasih daging ngagai ya laban ya tu udah nolong kami agak site rumah kami tu. YB Datuk Buang Kuhiang, laban Pulau Limpang, pagi itu ngabas tapak rumah projek RTP ke debri ya subang. Mbak rumah aku di tau, tiap megang agai tidak hari perbadanan pembangunan perumahan, laban kebisi datai pagi itu udah ngelulus ke peminta loan rumah kami, ya ke dipinta kami subang. Manakala di Dun Beting Maro, mantan wakil rakyatnya Raizaili Gapur mahu semua projek pembangunan di setiap ranting PBB di Kampung Pusa perlu disampaikan kepada pengundi di situ. Jelasnya pengundi di situ juga harus memberikan kemenangan kepada Gabungan Parti Sarawak pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 kelab. Raizaili berkata demikian semasa meninjau 10 bilik gerakan PBB di Kampung Pusa pada Jumaat. Terdapat 10 bilik gerakan ranting PBB di Kampung Pusa yang sudah beroperasi dan bersedia menghadapi PRN akan datang. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 418 kes positif baru COVID-19 pada Jumaat melibatkan 29 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 246,682 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan 403 kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 15 dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBNS turut melaporkan terdapat 6 kes kematian baru dicatatkan dari 7 hingga 11 November lepas. Sementara itu, kluster Mundai Serian telah diisytiharkan tamat apabila tiada penambahan kes dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas penganugerahan Darjah Kebesaran Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri sempena istiadat menghadap dan istiadat pengundiaan Darjah-Darjah Kebesaran Persekutuan sempena ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Salam UKAS.